didakwa jiran berhampiran rumah kanak-kanak berusia 7 tahun yang meninggal dunia dipercayai akibat didera oleh ibu kandung dan ayah tirinya. Mendakwa dia kerap mendengar tangisan kanak-kanak dari rumah keluarga berkenaan. Ketika tinjauan di Taman Krubong Jaya di sini, seorang suri rumah berusia 43 tahun yang enggan namanya didedahkan berkata dia terkejut apabila dimaklumkan anak kedua dari 4 beradik itu telah menghadap Ilahi. Sebelum ini, selalu jugalah dengar suara 4 beradik ini menangis, tetapi saya tidak mengesyaki apa-apa memandangkan saya pun ada anak kecil. Tetapi semalam apabila nampak ada ambulan datang, saya terus bergegas keluar rumah dan memberitahu oleh ayah tiri mangsa bahawa anaknya telah meninggal dunia akibat lemas. Saya juga nampak ibu mangsa duduk di atas sofa sambil menangis. Saya sempat bertanya kepada pasukan paramedik yang hadir apa sedang berlaku, dan salah seorang dari mereka tak pasti sama ada doktor atau pegawai perubatan maklumkan kanak-kanak itu sebenarnya sudah lama meninggal dunia. Katanya ketika ditemui di kediamannya di sini hari ini. Terdahulu dilaporkan pasangan suami isteri itu direman 7 hari selepas dipercayai mendera kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun sehingga meninggal dunia dalam kejadian di Taman Krubong Jaya petang semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 4 petang Jumaat itu, pihak polis menerima panggilan daripada bapa tiri mangsa mengatakan anaknya itu lemas dalam tong air sehingga 60.9 cm di rumah berkenaan. Siasatan pihak polis bagaimanapun mendapati hasil pemeriksaan fizikal terhadapnya menemui kesan lebam dan kecederaan di beberapa anggota badan. Sebelum kanak-kanak itu dibawa ke pejabat perubatan forensik Hospital Melaka untuk bedah siasat bagi mengetahui punca kematian. Sementara itu, seorang lagi jiran berusia 47 tahun yang enggan dikenali berkongsi cerita bahawa anak-anaknya sering terlihat kanak-kanak itu termenung sendirian. Malah gambarnya juga sempat dirakam. Anak saya semua dah besar-besar dan sukakan budak-budak. Ada sekali itu, mangsa ini sedang termenung di sebalik jeriji besi di bahagian hadapan rumah kami dan anak saya ambil gambarnya. Anak saya cuma lambai dan ajak bersembang, tetapi dia tidak membalas dan terus masuk ke dalam rumah itu sahaja. Malah dengan ibu bapanya juga kami jarang bersembang, katanya. Sebelum ini, kisah kanak-kanak itu pernah tular pada Oktober tahun lalu apabila keluarga angkatnya yang menjaga sejak bayi terpaksa menyerah semula kanak-kanak itu kepada ibu kandungnya. Kisah itu dikongsikan menerusi satu klip video di dalam Facebook yang menunjukkan ibu angkat dan keluarganya menangis teresak-esak ketika memeluk kanak-kanak lelaki berkenaan sebelum diserahkan kepada ibu kandungnya. Selepas tular identiti ibu arwah Amir, ada yang kata dia sebenarnya memang sakit mental dan puncanya kenapa. Saya rasa menyesal kerana tidak mempertahankan dia. Kalau tahun ini mengakhirinya, saya tidak akan serahkan kepada ibu kandung itu. Demikian ibu angkat kepada kanak-kanak yang maut selepas ditemui lemas dalam tong dan dipercayai didera dalam kejadian di Taman Krubong Jaya, Melaka semalam. Tetapi saya kesal apabila hampir 3 bulan saya berjaya pujuk hati, hilangkan rindu, saya terdapat berita yang cukup tidak boleh diterima. Lagi pula ibu kandung dan ayah tirinya juga tidak pernah pula tunjuk sikap panas barat ketika ditemui di sini hari ini. Demikian luahan hati ibu angkat arwah Amir, Puan Zabarirah Rashidi, mendedahkan perbualan ringkas antara dua individu mengenai kematian arwah Amir yang dipercayai dibiarkan semalam di dalam tong baru. Puan Norida Habu Hassan setelah diberitakan kematian anak angkat yang dibelah sejak kecil. Semalam, pihak polis melaporkan menerima panggilan kira-kira jam 4 petang tadi daripada seorang lelaki yang memaklum bahawa anaknya mati lemas di dalam tong air di rumahnya. Tular di Facebook seorang individu bernama turut ditularkan wajah Amir yang termenung di tingkap, sempat dirakam jiran berdekatan. Meninjau ruang komen, ada yang mengenali suspek yang mendakwa beliau ada kad pesakit mental. Saya menyesal tak pernah pertahankan hak jaga Amir. Ibu angkat akan tuntut jenazah anak untuk dikebumikan di Rawang.
Kalau sudah bergelar ibu, perasaan sayang terhadap anak kandung, anak tiri maupun anak angkat seolah-olah tiada bezanya. Bagi wanita ini, kenyataan yang harus diterima apabila terpaksa berpisah dengan anak angkat terlalu perit untuk diungkapkan. Apatah lagi anak angkat tersebut dipelihara sejak bayi lagi sehingga usia hampir menjangkau 6 tahun. Tiada daya upaya untuk menghalang hak mutlak ibu kandung kepada kanak-kanak tersebut yang akhirnya mengambil semula anak lelakinya itu. Namun amat menyayat hati selepas 3 bulan anak diserahkan kepada ibu kandung yang diberitakan anak itu mati didera oleh ibu sendiri. Keluarga Norida menentang Amir bagai minyak penuh. Norida Abu Hasan berasa terkilan dan meluahkan kekesalan tidak mempertahankan hak anak itu dari diserahkan kepada ibunya. Saya rasa menyesal kerana saya sepatutnya mempertahankan hak untuk terus menjaga arwah. Saya juga faham perasaan ibu kandung yang rindukan arwah. Norida turut berkata sewaktu mengambil arwah, tiada membuat apa-apa perjanjian dan kami menerima seadanya dan merasanya arwah membawa sinar buat keluarganya. Menyingkap kembali bagaimana Amir berada di bawah jagaannya, menurut Norida, dia hanya mengulurkan pertolongan kerana ketika itu ibu kandung anak-anak tersebut sedang menyambung pengajian dan masih belum stabil dari segi keuangan. Di sini, dia ditimang dengan penuh kasih sayang sebab dia adalah adik bongsu, manakala anak-anaknya yang lain dah besar semuanya. Yang paling bongsu pun 17 tahun. Abang-abang dan kakak-kakaknya layan dia dengan penuh kasih sayang, kata wanita berusia 50 tahun ini. Ibunya adalah rakan kolej anak saya. Anak saya selalu bercerita dia simpati dengan kakak seniornya yang terpaksa jaga baby dalam masa yang sama bekerja dan belajar. Memang saling tidak mengenali pun, tapi saya turut bersimpati bila dengar cerita anak. Kemudian, saya tawarkan pertolongan untuk jaga bayinya itu. Saya dengar berbesar hati terima bayi tersebut seperti anak sendiri. Kepada ibunya, saya katakan, usah bimbang, belajar dan selesaikan urusannya dulu. Hal perbelanjaan susu, lampin, pakai buang jangan fikirkan, adalah rezeki Amir ni nanti. Anak-anak kandung Norida melayan Amir seperti adik bongsu mereka. Hari demi hari hinggalah menjangkau usia Amir 6 tahun. Kemudian ibunya serius suarakan hasrat nak ambil Amir semula pada tanggal 13 Oktober lalu. Ibu kandung Amir datang menjemputnya di rumah kami di Rawang, Selangor untuk membawa pulang ke Melaka. Cerita ibu kepada 5 cahaya mata ini. Namun, kata Norida, dia sedikit terkilan kerana tidak berpeluang untuk menyambut hari jadi Amir yang jatuh pada Disember akan datang. Amir nak sangat kereta mainan remote control tapi tak sempat nak beli sebab semua terlalu pantas. Pada mulanya nak awalkan sikit sambut hari jadi dia sebelum hujung Oktober ini, namun apakan daya, berhubung sama ada dengan ibu dan bapa tirinya untuk mengetahui perkembangan Amir. Rindu tak usah cakap, saya tak boleh lihat baju sekolahnya, gambar ataupun video. Cepat luruh air mata. Norida tidak mampu melihat gambar atau barang milik Amir kerana mudah tersentuh. Sepanjang besarkan Amir, saya sentiasa berbuka dan terangkan mengenai ibu kandungnya. Tak pernah pun berniat untuk rebut Amir sebab saya memang sedar akan hakikatnya. Saya anggap apa yang dilakukan untuk Amir adalah jabatan syurga untuk saya, katanya. Memahami situasi yang dihadapi kebanyakan keluarga angkat yang turut melalui situasi sama sepertinya, Norida turut menitipkan nasihat kepada mereka yang berkenaan agar belajar untuk reda. Bagi mereka yang memelihara anak angkat, kena bersedia agar anak tersebut memang bukan anak kandung kita. Kena faham hakikatnya tersebut. Lapangkan hati dan tenangkan dalam jiwa bahawa kita sedang menjadi ramah Allah akhirnya. Pia. Mana Pia ni? Pia di mana? Kakak. Ya. Di sini saja. Sementara itu anda boleh baca juga kisah-kisah lain yang menarik dan menghiburkan di bawah ini.